TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda semua sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Khairy. Apa khabar anda semua yang di rumah? Wani doakan agar anda sentiasa sihat belaka dan dihindari daripada segala penyakit yang tidak diingini. Sebab sekarang ini kita semua tahu kita masih lagi sama-sama berusaha sebagai rakyat Malaysia untuk bertanggungjawab memutuskan rantaian COVID-19 ini bersama-sama. Dengan bagaimana caranya? Dengan sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan kena ingat dia, kalau tiada urusan penting tak perlu keluar rumah. Okey? Kerana kita jaga kita. Okey, baiklah, untuk hari ini kita akan sama-sama belajar satu subjek yang agak menarik dan semestinya subjek yang diminati ramai oleh murid aliran sains terutamanya. Kita akan belajar subjek sains tambahan. Tapi kalau nak tahu topik apa yang dipilih oleh guru kita, mari kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Beliau merupakan guru cemerlang sains tambahan dan mempunyai pengalaman selama 18 tahun dalam mengajar subjek ini. Kita bawakan di studio bersama dengan kita Cikgu Rosnizan. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sihat Cikgu ya? Bertemu kembali kita. Selamat datang ke studio hari ini. Okey, Cikgu pun dah sihat. Cikgu semangat untuk mengajar hari ini. Tapi sebelum kita nak tahu apa yang Cikgu nak mengajar, seperti biasalah Wani akan ajak semua guru jemputan kita sama-sama pergi ke meja istimewa kita untuk membuat sanitasi sebagai langkah berjaga-jaga. Okey. Alright, Cikgu dah pakai, Wani pula pakai. Dan untuk mengingatkan semua yang di rumah dan Cikgu sekali, kita akan kekal memakai pelitup muka sepanjang rancangan ini berlangsung. Okey Cikgu, mungkin Cikgu boleh berikan dulu pandangan Cikgu mengenai subjek sains tambahan ini. Sebenarnya Cikgu, sains tambahan ini mudah ke susah untuk skor A+ sebenarnya? Kalau tanya cikgu, semua kata mudah. Oh, untuk cikgu semua mudah. Tapi kalau tanya pelajar, mungkin dia kata ada yang senang, ada yang susah. Tengok itulah. Tapi pendekatan yang kita beri kepada pelajar lah, itu yang penting. Bagaimana kita nak menangkap sesuatu ilmu dalam apanya. Sebabnya sains tambahan dia ada 3 disiplin lah. Fizik, kimia dan juga biologi. Yang itulah bila kita tengok besar tu, kadang-kadang ada setengah cikgu pun takut untuk mengajar subjek berkenaan. Tapi belum cuba, kita belum nampak lah. Betul. Dia punya susah ke senang ke, bila dah cuba kadang-kadang nampak mudah aja. Yang ni sukar sikit, maka kita sentiasa belajar. Okey, itu dia. Macam Wani juga insya-Allah boleh belajar hari ni. Lebih boleh. Advance lagi. Hari ini saya akan belajar lagi bersama dengan cikgu, dan topik yang cikgu pilih hari ini, apa dia topik tu cikgu? Berkait dengan kimia lah. Okey, tindak balas kimia hari ini. Tindak balas kimia. Okey, itu dia. Kalau anda semua dah tak sabar nak belajar, kena tunggulah sampai habis. Dan sekarang ini kita akan saksikan dulu pandangan calon SPM mengenai subjek sains tambahan. Mari kita dengarkan. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Aina binti Muhammad Rashid dari SMK Sri Gading Batu Pahat, Johor. Sains tambahan merupakan salah satu subjek yang agak sukar kerana mengandungi biologi, fizik dan kimia. Tapi yang menariknya, subjek sains tambahan dapat membantu saya untuk memahami subjek sains dengan lebih mudah kerana dua subjek ini mempunyai hubung kait antara satu sama lain. Jangan lupa untuk sertai kelas online yang disediakan oleh guru serta membuat latihan yang banyak. Saya sangat mengesyorkan sains tambahan sebagai subjek elektif anda. Assalamualaikum, saya Azaliza binti Muhammad Khairuddin Ting, bersekolah di SMK Lingga Seri Ahmad Sarawak. Sains tambahan merupakan subjek sukan yang memerlukan sokongan daripada ibu bapa, guru dan usaha sendiri. Malah memerlukan bahan tambahan seperti cetakan. Saya harap sains tambahan saya lulus. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Manusia Kimi bin Muhammad Rudi, bekas pelajar yang mengambil subjek sains tambahan. Bagi saya subjek ini agak susah, tapi dengan usaha dan tunjuk ajar daripada cikgu saya iaitu Cikgu Rosnizan bin Muhammad,
Alhamdulillah saya memperoleh A pada SPM 2018 dan sekarang ni saya mengikuti pengajian Mechanical Engineering di peringkat Ijazah Sarjana Muda di DRB High Kong University of Automotive Malaysia. Didik TV KPM. Wow, itu dia pandangan calon SPM dan ada seorang bekas pelajar ya cikgu saya. yang merupakan anak murid cikgu dan mendapat A dalam subjek ini. Wow, Itu pun saya tu dia. terkejut sebab dia dapat beasiswa daripada Universiti DRB High Kong tu lah. Wow, itu dan dia nampak tak bimbingan Cikgu Rosnizan boleh Alhamdulillah. menjadikan seorang murid itu berjaya mencapai cita-cita mereka. Dan semestinya hari ini YD sendiri pun tak sabar nak belajar sains tambahan, apatah lagi anda yang akan duduk untuk subjek ini. Kalau nak tahu apa yang akan diajarkan oleh Cikgu Rosnizam, kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Ratu Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Ratu Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam subjek Sains Tambahan. Hari ini bersama dengan Cikgu Rosnizan. Cikgu seperti biasalah. Bukan kita berdua je, Cikgu pun dah banyak kali datang ke studio RTS. Cikgu pun tahu yang kita akan bersama-sama dengan murid sekolah pilihan hari ini. Dan hari ini sekolah pilihannya adalah SMK Tengku Lela Segara, Terengganu. Jadi jom tanpa melengahkan masa, kita nak berkenalan lah dengan semua murid kita hari ini. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat? Waalaikumsalam. Sihat. Sihat, alhamdulillah. Okey, kita nak minta anda untuk perkenalkan nama dan istimewa sikitlah sebab ambil sains tambahan kan. Jadi bagi tahu cita-cita anda sekali. Nama dan cita-cita kita mulakan dengan Hanisa. Salam sejahtera, nama saya Noh Hanisa Farhana binti Harudi dari SMK Tengku Lela Segara. Cita-cita saya nurse. Sekali lagi Hanisa nak jadi apa tu? Nurse. Nurse. Okey, baik. Seterusnya kita nak tanya Dayang. Salam sejahtera, nama saya Dayang Balkis binti Romzi dari SMK Tengku Lela Segara. Cita-cita saya menjadi seorang psikologis sukan. Wow, hebat. Dan seterusnya kita ada Syayuni. Salam sejahtera, nama saya Nur Syahayuni Khairah binti Muhammad Zafri daripada SMK Tengku Lela Segara. Cita-cita saya adalah menjadi seorang guru. Guru. Okey, hebat. Mungkin boleh jadi guru cemerlang macam Cikgu Rosnizan satu hari nanti. Seterusnya kita ada Alia. Salam sejahtera, nama saya Nur Alia Fazlin binti Latif dari Sekolah SMK Tengku Lela Segara. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Okey, guru juga. Sama-sama kita doakan. Dan seterusnya kita ada Aizan. Salam sejahtera, nama saya Muhammad Azhar Syahrir bin Muhammad Sahiman. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Lela Segara. Cita-cita saya nak jadi anggota bomba. Anggota bomba. Wow, lain sikit daripada kawan-kawan yang lain ya. Okey, dan akhir sekali kita ada Muaz. Selamat sejahtera, saya Muaz dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Lela Segara. Cita-cita saya mahu menjadi engineering elektrikal. Wow, itulah dia. Semua nak jadi cita-cita mereka ada kaitan dengan subjek yang mereka ambil hari ini ya, Cikgu. Ya betul. Jadi Sains kalau tambahan. anda semua di atas talian, kalau sudah bersedia nak belajar dengan Cikgu Rosnizan, sila tunjukkan thumbs up di depan kamera macam ni. Tunjukkan yang anda bersedia. Jadi mereka dah bersedia, Cikgu. Mari kita mulakan subjek kita hari ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih Wani. Okey, tajuk kita hari ini tenaga dan perubahan kimia lah daripada bab 6 tingkatan 4. Okey, sebelum tu kita tengok dulu lah dia punya apa yang pelajar akan dapatlah di akhir rancangan kita hari ini, iaitu yang pertamanya dia dapat tengoklah dia mana dia dapat memerihalkan proses pengosidaan dan juga penurunan yang pertama, dan akhir sekali berkait dengan tindak balas redox kita tengok dari segi berkaitan dengan kehidupan harian dan sebagainya. Bab ni dia detail sikit. Maksudnya kadang-kadang pelajar dia takut sikitlah nak belajar bab ni. Sebabnya dulu dia belajar daripada bab 3, 4, 5 yang simple, and then bila masuk bab 6 ni dia advance sikit.
Yeah. Okey, tapi advance pun kita tengoklah apa yang paling mudah bagi kita lah untuk memahami dia. Okey Wani? Okey, mari. Wani pun mungkin boleh arif lagi lah benda ni nanti di akhir nanti. Okey, dalam proses pengosidaan dan juga penurunan, di mana di sini yang 4 ni yang penting yang dia tahu. Okey, maksudnya dari segi oksigen, hidrogen, elektron dan juga nombor pengoksidaan. Di mana dalam proses pengoksidaan dia akan tengok kalau penambahan oksigen, maka proses penurunan adalah kehilangan. Dia panggil vice versa lah. Dia punya kalau yang satu tu penambahan, automatik satu lagu ni dia akan hilang lah. Okey, yang kedua dari segi hidrogen, dia kehilangan hidrogen. Dan yang ni penambahan hidrogen, elektron dan juga nombor pengoksidaan. Yang ni dari segi penambahan nombor pengoksidaan dan juga nombor pengoksidaan berkurang. Okey, dia tengok dua ni je. Maka kalau proses pengoksidaan, dia ada ejen dia. Ejen yang membantu proses berkenaan lah. Kita namakan dia ejen pengoksidaan dan juga ejen penurunan. Okey, di mana ejen pengoksidaan ni melibatkan bahan mengoksidakan bahan lain dan diturunkan dalam tindak balas kimia. Yang kedua tu adalah ejen penurunan, bahan yang menurunkan bahan lain dan dioksidakan dalam tindak balas kimia. Okey, so apabila proses pengoksidaan, maka dia akan lawannya adalah ejen penurunan dan juga sama ada salah satulah. Ya. Okey, yang ni ringkasan dia dalam bab ni. Okey, kita tengok dia advance sikit. Kita tengok dulu yang pertamalah, oksigen. Bagaimana yang saya kata yang mudah untuk kita tengok. Okey, kita tengok persamaan sebelum dan juga persamaan selepas. Okey, pelajar mungkin boleh nampaklah. Okey, Mg di sini kita nampak perubahan dia adalah MgO. O tu adalah oksigen. Maka di sini berlaku penambahan oksigen. Bila penambahan oksigen, maka dia adalah proses pengoksidaan. Okey, dan yang kedua CO2 menjadi C. Maksudnya dia hilang oksigen. Bila hilang oksigen, maka dia adalah proses penurunan. Okey, lepas tu kita dari segi proses ni, maka kita pilihlah yang mana satu ejen. Yang ni dia punya keyword dia, ejennya kita pilih sebelum anak panah. Jangan tengok selepas anak panah. Okey, sebelum anak panah, di mana kalau ejen dia tu adalah bagi ejen penurunan, dia adalah magnesium. Sebabnya adalah proses pengoksidaan, maka dia lawan dia adalah ejen penurunan. Dan satu lagi automatiklah ejen pengoksidaan. Rasa simple ke tidak? Ke susah? Bagi Wani lah. Saya nampak saya faham, cikgu. Okey. So, kita kalau tengok ni, pelajar tengok yang tu je. Apa yang berubah dan juga kita tentukan sama ada proses pengoksidaan dan juga proses penurunan. Yang ni yang simple untuk oksigen. Begitu juga untuk hidrogen. Okey. Dari segi hidrogen ni, siapa ada yang boleh nak bagi penerangan sikit ke? Okey, siapa nak buat macam cikgu buat tadi? Ya. Okey, kita nak tanya Muaz. Okey, boleh cerita sikit? Explain. Yeah. Explain yang simple je. Contoh hidrogen. Hidrogen sulfida selepas tindak balas, dia kehilangan hidrogen. So jadi dia jadi proses pengoksidaan. Okey, so kita tengok yang pertama betul tak? Ya. Okey, dia tengok sini hidrogen sulfida dan juga dia jadi S saja. Maksudnya dia beritahu tadi adalah kehilangan hidrogen. So betul lah proses pengoksidaan. So kita tengok yang ni je. Kita tengok yang ni, maka kita tentukan dulu proses. Tapi kalau kita nak tentukan proses ni, kita akan jadi lost dia punya maklumat dia. Kita tengok dulu apa yang berlaku, baru kita tentukan proses. Dan satu lagi tu automatiklah proses penurunan. Dan lawan dia adalah ejen lah. Okey, bila berlaku proses pengoksidaan, maka dia merupakan ejen penurunan dan juga ejen pengoksidaan. Okey, simple Wani boleh? Okey, boleh. Ataupun Bagus Wani nak jawab pun boleh juga nanti. Okey, yang ni melibatkan yang ni yang susah sikit. Yang tadi yang kita nampak. Yang ni yang bila saya katakan susah sikit sebabnya elektron. Bila elektron, jadi pelajar dia kita tengok lebih mendalam sikitlah. Okey, di sini saya bagi hint sikitlah. Apabila Mg plus O2 hasil 2 MgO. Sebelum tu kita kena keluarkan dulu dia punya apa? Dia punya ion dia. Mg2+ dan juga O2 negatif.
Di mana kalau dulu sebelum ni kita dah belajar dalam bab-bab sebelum ni, kalau dua positif bermasuk dia kehilangan elektron. Kalau dia negatif dia terima elektron. So di sini Mg ni dia punya ni tak ada cas. Okey, dia stabil. Maka di sini bila dia bergabung dia akan jadi cas, dua cas ni lah ion dia. Maksudnya dari situ dia akan kehilangan elektron, iaitu Mg kehilangan 2 elektron. Wani dah belajar sebelum ni, kehilangan elektron dia akan berada di sebelah kanan. Kalau dia terima elektron dia akan berada di sebelah kiri lah. Maka proses peroksidan, dan satu lagi adalah proses penurunan. Okey, dan dia tu samalah ejen penurunan dan juga ejen pengoksidaan. Soalan dia tak lagi, dia bagi persamaan ni dan kita tentukan saja. So daripada persamaan ni kita boleh bagi sama ada dari segi oksigen tadi pun boleh, tapi hidrogen sini tak adalah. Sebab apa oksigen? Oksigen di mana Mg dia terima oksigen. Still lagi proses pengoksidaan, dia boleh dua. Dan ada satu lagi, dia ada 3 benda di sini. Dalam satu persamaan tu 3 soalan kita boleh tanya. Okey. Dan satu lagi iaitu nombor pengoksidaan. Yang ni subtopik barulah dalam KSSM. Dulu dia tak belajar yang ni. Okey, yang ni mungkin agak susah sikit, tapi bila kita tengok yang ni saya ambil persamaan yang sama dan kita tentukan juga dia punya ion dia. Okey, di sini Wani nampak tak ion dia berapa? Agak-agak Wani lah, Mg sahaja. Tak nampak cikgu? Kalau tak nampak kena tu cari. Sifar lah maksudnya. Kosong. Kosong. Okey, so bila kosong maksudnya daripada kosong ke 2. 2 ni positif 2 lah kita ambil. Kalau negatif bermaksud dia berkurang. Okey. So yang ni daripada kosong juga, sebab kosong ni dia tak tulis atas. Tapi jangan kata kalau dalam matematik dia panggil kuasa 1, tak, dalam kimia lain. Okey, so daripada kosong ke negatif 2 bermaksud dia berkurang. Bila berkurang dia adalah proses penurunan. Kalau bertambah tadi dia adalah proses pengoksidaan. Apa-apa saja yang ni dulu penting. Okey, kita keluarkan dulu dia punya ion, baru kita nampak daripada kosong kepada positif 2, daripada kosong sini kepada negatif 2. Baik. Mudah kan? Senanglah buat masa ni, memang senang lagi lah. Nanti lepas ni. Tapi dalam bab ni, yang ni dulu penting. Okey. And then daripada tindak balas berkenaan, maka kita boleh hasilkan sel kimia. Yang ada kaitan je lah. Apa yang dikatakan sel kimia adalah sel elektro yang menghasilkan tenaga elektrik. Di mana daripada tindak balas dalam ni, kita nak hasilkan tenaga elektrik. Maka dia memerlukan 2 logam. Satunya dinamakan terminal negatif dan satu lagi dinamakan terminal positif. Okey, kenapa terminal negatif adalah proses pengoksidaan? Sebab dia melepaskan elektron. Kehilangan elektron lah maksudnya. Dan satu dia menerima elektron, maka proses penurunan. Yang ni umum. Okey, nanti baru kita tengok yang detail lah. Okey, Wani boleh? Boleh. Okey, student. Okey. Berdasarkan dia punya logam tadi, positif dan negatif, dia mengikut yang ni. Student dia hafal yang ni. Dah hafal dah? Yang ni dia kena hafal. Kedudukan ni lah. Tapi kadang-kadang setengah soalan dia akan bagi beberapa logam berkenaan susunan menaik atau susunan menurun. Kalau tak bagi, dia boleh hafal, tak ada masalah. So daripada bawah ke atas ni, lebih mudah menderma elektron. Maksudnya, kehilangan elektron. For example, saya ambil Na dengan ferrum, besi. So yang duduk di atas, dia mudah bebaskan elektron. Yang duduk di bawah, sukar membebaskan elektron lah. Maka yang ni akan berada di terminal negatif. Maka satu lagi terminal positif lah. Bagaimana nak hafal yang ni? Itulah cikgu. Mungkin cikgu ada tips macam mana nak hafal banyak tu cikgu. Kalau Wani Google banyak kaedah orang yang belajar. So student ada setengahnya, kalau yang saya ambil yang ni. Okey, kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal akhirnya. Kalau ni kita ambil K. Nak Na. Yang ni walaupun Ka, sebab Ca ni dalam bahasa Inggeris lah, dia kalsium. That's why dia ambil Ka lah. Mg ni kita ambil M dan seterusnya lah. Okey, nak mudah ingat. Sesuatu dia. Okey, nak tanya ni, murid atas salian ni, anda semua gunakan formula macam ni ke nak hafal? Ke semua ada cara lain tersendiri? Cara sendiri. Mungkin boleh kongsi. Ke semua pakai formula sama macam dalam skrin ni?
Okey, nampaknya mereka memang ikut cikgu lah. Sama katanya. Sama. Okey, bagus. Yang ni lebih mudah lah. Kebanyakannya ramai guna yang ni lah. Ada juga yang guna lain ikut, boleh je. Okey, nak buat nama orang ke apa ke, tapi jangan sampai negatif lah. Kita buat yang positif. Okey, Wani. Dan seterusnya daripada sinilah pelajar nanti dia akan susun dan dia punya jarak dia ni penting. Sebab jarak ni menghasilkan nilai voltan elektrik tu. Tinggi ke rendah ke, yang tu penting. Biasa soalan banyak tanya itulah. Nanti kita tengok. Okey, so sebagai contoh kita ambil magnesium dan juga kuprum. Maka automatiklah yang negatif tu adalah magnesium. Dia akan kehilangan elektron, dioksidakan kepada ion dan proses pengoksidaan berlaku. Keyword dia adalah sini, kehilangan elektron. Dan di sini kalau Wani tengok, 0 hingga 2 positif, maka dia berlaku pertambahan nombor pengoksidaan. Dan satu lagi adalah kuprum lah. Okey, yang ni dia kena hati-hati. Sebab kenapa dia ion? Sebab ion ni datang daripada dalam larutan berkenaan. Bukan datang daripada elektrod dia. Yang tu kadang student dia missing kat situ lah. Yang tu yang penting. Dan proses penurunan berlaku. Okey, kita tengok contoh satu tindak balas redox. Okey, boleh pergi mana? Boleh. Okey, contoh MgCu SO4. So di sini bila kita nampak perubahan di sini, kita tak kisah kalau ada SO4 ni, kita nampak ni, tengok ni je. Oksigen. Gangguan S tu tidak mengganggu apa-apa. Maksudnya bila Mg dia terima oksigen dan di sini dia kehilangan oksigen. Automatik kita boleh beritahulah masa proses itu adalah proses pengoksidaan ataupun proses penurunan. Tetapi di sini dia melibatkan kehilangan elektron. Maka explanation kita yang ni. Okey. Daripada soalan ni penerangannya dapat 6 markah. Nampak banyak kan? Banyak. Satunya dibuat yang ni. Dan penerangannya 2 markah. Untuk satu proses. Dan untuk satu proses lagi, Cu2+, plus 2E, hasil dia Cu, maka dia punya penerangan juga ada 2. Okey? Daripada positif 2 kepada 0, pengurangan dia dan penerimaan 2 elektron. So, dapat 6 markah sini. Okey? Nampak simple dia punya tu dia. Okey. Dan rasa saya ini last sekali kot sebelum kita pergi tengok pada soalan lah. Dan apa kegunaan tindak balas dalam kehidupan harian lah. Okey, yang ni kalau kita tengok ni penghasilan timah, di mana yang ni dinamakan pengekstrakan biji timah. Okey, kebanyakan pelajar dia akan yang ni. Yang ni adalah proses penyaduran. Kita nak sadukan logam apa saja kita letak logam ni untuk sadukan sudu ke, paku ke, kunci ke dan sebagainya. Dan yang ni biasalah proses fotosintesis. Okey. Beres ni? Faham? Sedikitlah. Yang ni saya ambil yang ringkas sahaja. Ya. Okey, pelajar di rumah macam mana? Okey, anak murid cikgu macam mana semua? Setakat ni semua faham tak? Faham. Okey, faham. Okey, kalau faham, kita lepas ni nak jawab soalan bersama dengan Cikgu Rosnizam. Tapi kita nak bagi anda untuk bersedia dulu dengan jawapan anda kerana kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dan kita masih bersama dengan Guru Cemerlang Sains Tambahan iaitu Cikgu Rosnizam bin Muhammad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Bariah Kuala Terengganu dan bersama dengan kita ada 6 murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Lela Segara Terengganu. Jadi sebelum kita sambung kepada soalan kita hari ini, Wani nak ingatkan kepada anda semua dalam kesibukan anda sedang mengulang kaji pelajaran, mungkin tak sedar kadang-kadang nak pergi beli makanan dekat luar lepas nak bawa balik rumah. Wani nak pesan untuk sentiasalah patuhi SOP, pakailah pelitup muka, pakai hand sanitizer dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Okey? Alright, baik, anda dah berehat seketika tadi dan sekarang kita nak sambung dengan subjek sains tambahan kita untuk topik tenaga dan perubahan kimia. Jadi kita nak buat soalan ya cikgu? Okey, ya betul. Okey, jom kita buat soalan dengan Cikgu Rosnizam. Okey, kita tengok soalan yang mudah dululah, soalan objektif ya. Okey, yang pertama, persamaan kimia berikut menunjukkan tindak balas redox di antara magnesium dengan kuprum 2 oksida. Okey. Pernyataan manakah yang benar tentang tindak balas itu? Okey, ada siapa yang nak cuba? Atau Wani pun sendiri boleh cuba? Kita bagi peluang kat mereka dulu, cikgu. Okey, boleh Wani, tak ada masalah. Okey, siapa nak cuba? Muaz. Boleh saya? Okey, silakan Muaz.
pada sebelum tidak balas, magnesium tidak mempunyai oksigen. Jadi selepas tidak balas, dia menerima oksigen. Jadi magnesium adalah ejen penurunan sebab selepas tidak balas, dia menerima. Okey, dia kata situ dia tengok pada persamaan lah. Magnesium selepas tindak balas menerima oksigen. So, kalau menerima oksigen, apa proses yang terlibat? Okey, proses terlibat adalah proses pengoksidaan ataupun penurunan lah. Okey, jawapannya adalah A. Magnesium adalah ejen penurunan. Okey, di sini Wani, kalau Wani tengoklah, saya explain sikitlah apa yang pelajar beritahu. Okey, bila kita tengok sini, kupron 2 oksida, iaitu yang awal ni, dioksidakan. Bermasuk dioksida, dia mengalami proses pengoksidaan. Tetapi dia di sini kalau kita tengok, dia kehilangan oksigen. Yang kedua, kupron adalah ejen penurunan. Kupron. Yang saya kata tadi, sebelah kanan bukan ejen. Maka yang ni dah salah. Okey. Magnesium oksida diturunkan. Magnesium oksida yang ni. Kenapa dia ambil yang awal, yang akhir, dia patah balik, maka yang ni salah lah. Konsep dia salah. Okey. So kita ada 2 pilihan. So 2 pilihan, yang ni adalah ejen pengoksidaan di mana dia mengalami proses pengoksidaan lah. Okey. Soalan yang kedua. Ada siapa yang nak cuba? Okey, siapa nak cuba soalan nombor 2? Alia, silakan. Logam yang manakah jika digunakan sebagai elektroad akan menghasilkan batas water paling tinggi? Berdasarkan kedudukan, kalau yang paling tinggi, kita akan ambil magnesium. Jadi jawapannya magnesium. Okey, kedudukan dia beritahu tadi, yang ni kupron. Okey, yang ni. So yang saya kata tadi lah, jarak dia. Kau ingat lagi lah, dia punya, kita punya nota tadi. So di sini, yang ni yang saya kata tadi, walaupun budak hafal, setengah soalan ni dia akan bagi dia punya susunan atur dia lah. Dia beritahu tu susunan menurun. Susunan menurun maksudnya dari atas ke bawah lah, tapi dia buat secara mendata. Dan pelajar bagi soalan, jawapan dia tadi adalah magnesium. Okey, betul lah, magnesium. So magnesium sebab dia jarak dia jauh, maka dia punya nilai voltan dia akan jadi lebih besar. Okey, sebab dia nak attach antara dua itulah. Okey, kalau kita ambil PB contohnya, okey dia ada ferrum sini. Kita ambil ferrum, maka ni dekat je. Okey, berbanding dengan Mg dan juga Cu. Di soalan nombor 2 ni cikgu, apa kata kunci dia? Kata kunci dia, kita tengok sini sebagai electroad satu. Akan memastikan di sini dia dah fix. Satu. Dia hanya nak ubah yang ni je. Okey. Tetapi ada setengah soalan mungkin dia bagi pasangan. Dia ubah pasangan ni, yang tu tinggi lagi lah. Dia punya tu. So kata kunci dia yang ni je lah. Kedudukan dia kena tahu, and then atas dengan bawah. Di mana atas tu mesti negatif dan bawah tu mesti positif. Automatiklah sini kupron ni akan jadi terminal positif. Yang ni akan jadi terminal negatif. Sebab apa? Sebab terminal negatif dia akan bebaskan elektron. Okey, baik. Bagus Alia. Okey, tahniah. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 3 lah. Okey, cukuplah 2 soalan je dah untuk objektif. Kita pergi soalan kepada soalan struktur lah. Okey, saya baca dulu dia punya atas tu. Rajah 3.1 menunjukkan susunan radas untuk menyiasat tindak balas kimia dalam satu sel. Penunjuk voltmeter terpesong ke kiri. Kau ni perasan tak? Dia punya ni. Betul. Terpesong ke kiri. Kenapa? Okey. So, sebelum dia tanya kenapa tu, kalau dia tanyalah lepas ni. Okey, soalan A. Ada yang nak cuba? Okey. Namakan Dayang. Cepat angkat tangan. Okey. Saya je. Dayang ke Aizan? Siapa yang menjawab itu? Kita minta Dayang dulu. Aizan tunggu dulu Aizan. Nama susunan radas tersebut ialah sel kimia ringkas. Okey, sel kimia ringkas. Okey, kita nampak di sinilah sebab menggunakan bahan kimia dan tidak ada bateri, maka dia adalah daripada tindak balas kimia menghasilkan elektrik. Betul ke jawapannya? Okey, betul. Sel kimia ringkas. Okey, bagus, next. Sayang. Mengapa penunjuk? Okey, B1. Ada yang nak cuba? Kita bagi Aizan tadi. Aizan nak jawab tu. Cuba Aizan jawab. Penunjuk voltmeter dalam radas hati terpesong ke kiri kerana kesilapan pemasangan terminal. Kesilapan?
Sekali lagi Aizan. Pemasangan terminal. Kesilapan pemasangan terminal. Kesilapan pemasangan. Saya ingatkan pemakaian. Saya pun rasa begitu. Sekali lepas kita dengar kan. Okey. Okey. Kesilapan pemasangan terminal. Maksudnya dia ada terminal negatif, dia ada terminal positif. Kalau kita tersilap tu yang dia punya jarum dia tu ke kiri ataupun ke kanan. So betul lah kesilapan. Yang ni kita tengok sini lah, terpesong ke kiri. Dia punya keyword yang tadi lah, yang awal tu. Tapi yang ni, bila terpesong ke kiri, kita tak boleh nak dapatkan nilai. Sebab tengok tadi tak ada nilai kan. Kecuali kita guna satu alat dia ada nilai kiri negatif dan juga nilai positif. Ada juga satu yang duduk di tengah-tengah. Tapi yang ni bila kita guna voltmeter, nilai ke kiri kita tak boleh nak baca. Tiada maka nilai apa dia. yang kita boleh buatlah untuk tu. Okey, ada nak cuba soalan B2. Okey, apa yang perlu kita lakukan? Okey, Syahayu ni. Apa yang perlu dilakukan untuk memastikan petunjuk itu terpesong ke kanan adalah dengan menukar terminal. Okey, dengan menukar terminal. Yang tu yang paling simple. Tukar je terminal, tak ada masalah. Ataupun tu. Menukar terminal ataupun kita beritahu secara detail lah. Plate ferrum berada di sebelah kanan, plate cuprum berada di sebelah kiri. Salah satulah sebab tu saya bagi dua warna ni. Yang ni pun betul, yang ni pun betul sebab dia hanya 1 point saja. Yang ni detail lagi lah bagi yang pelajar yang advance lah. Okey, cikgu. Jawapan untuk B2 ni katanya menukar terminal. Jadi, adakah bermaksud kalau B1 itu kalau ada pelajar yang tulis jawapan dia kerana voltmeter itu rosak, boleh ke? Kalau voltmeter rosak, dia tak akan deflect. Ataupun masuk, mungkin saya faham masuk warna tu, sebelum kita guna tu voltmeter dah ke kiri. Ya. Kalau ke kiri, tukar voltmeter lain lah. Okey, maksudnya tiada istilah voltmeter terrosak lah. Voltmeter rosak tu ada juga dia punya voltmeter rosak, lepas tu kita kena cek dululah. Voltmeter tu kalau ada setengahnya, dia punya kita panggil tentukur. Maksudnya kita tentukan nilai tu biar betul-betul dia duduk pada kosong lah. Okey, bila kita letak tu kita nampak dia punya pergerakan, kita panggil pesongan jarum. Pesongan jarum voltmeter. Yang tu biasa pelajar dia dah tahu. Di situ walaupun kita tak nak ambil nilai, kita just bagi tahu apa pemerhatian kita terdapat pesongan jarum voltmeter. Dan berapa nilainya baru kita tugasan yang kedua lah dipanggil kemahiran proses sains dia semasa buat eksperimen. Okey. Baik. Ni. Okey, seterusnya. Yang ni saya bacalah yang ni penerangan dia je, nanti kita tengok pada soalan. Yang 2-3 menunjukkan 3 sel PQR. So yang ni pasangan dia lah, magnesium, argentum, zinc, plumbum dan aluminium, cuprum. Okey, elektrolit ni yang cecair yang kita guna tadi lah. Okey. And then jadual dia ada yang ni susun yang saya beritahu tadi. Sama ada kita buat menegak pun boleh, mendatar pun boleh. Okey, di sini pelajar dia perlu tengok dia punya keyword dia apa di sini. Okey, keyword dia bila kita guna elektrolit, argentum nitrat, di sini ada argentum. Maka argentum akan bertindak terminal mana? Agak-agak warni lah. Terminal mana? Positif atau negatif? Argentum. Sebab yang ni kita guna cecair dia argentum nitrat larutan. Lepas tu dia ada logam tu argentum. Begitu juga yang ni plumbum. Dia ada, sama je, semua ada. Agak-agak warni terminal satu, terminal positif yang mana, terminal negatif yang mana, agak-agak lah. Saya agak-agak lah. Boleh je, tak ada masalah. Kita try tanya warni dulu sebelum tanya student. Argentum tu mungkin negatif, cikgu? Negatif? Kenapa negatif? Saya teka je, cikgu. Saya nak kena buat pemerhatian dia punya tu, hint baru dia faham. di sini. Apabila kita guna larutan berkenaan, maka logam yang orang panggil apa, seakan ada nama dia tu, maka dia akan bertindak sebagai positif. Dan satu lagi negatif. Satu lagi hint. Hintnya yang saya kata tadilah kedudukan dia. Magnesiumnya duduk sini. Argentumnya AG. Kan kalau yang duduk bawah kan dia positif. Yang ni negatif. Itu dia punya hint dia lah. Maksudnya cikgu untuk Q tu, zinc tu boleh jadi negatif, plumbum tu positif. Ya, betul. Tu dah pandai dah tu. Baru saya faham. Dah faham dah tu. Okey. Okey, Fani. So kita tengoklah. Soalan yang pertama, siapa nak cuba? Okey, ni siapa tadi? Hanisa. Hanisa cuba jawab, Hanisa.
Berdasarkan jadual 3 darajah 3.2, pilih satu sel yang dapat menghasilkan beza keupayaan yang paling tinggi. Jawapan dia P. Okey, yang paling tinggi. Saya patah balik gambar boleh, Wani? Okey, jawapan dia diberitahu adalah P. Betul? Okey, kita tengok zinc dengan plumbum. Zinc, plumbum apa simbol dia, Wani? PB. PB, oh pandai. Aluminium A, Al. Dia punya cuprum. Okey. Okey, dia punya jarak dia Kita tengok yang ni memang dia tersusun tak larilah. Okey, kalau tengok sini 1 2 3 4 5 6 7 beza antara magnesium dengan argentum 7 logam. Okey, zinc dengan plumbum ada 2. Aluminium dengan cuprum 1 2 3 4. So yang paling jauh adalah magnesium dan juga argentum iaitu P. Betul lah. Sudah bagi jawapan tadi. Kita tengok kedudukan dia je. Kita boleh dapat nilai yang paling tinggi. Dan jelaskan jawapan anda. Siapa nak jelaskan? Muaz nak cuba. Siapa nak bantu Wani? Siapa? Muaz. Cuba Muaz. Sebab pasangan logam yang berada pada jarak yang jauh dalam siri elektrokimia. Okey, kita tengok jawapan dia. Betul tak? Ya. Okey, sebab dia pasangan logam berada pada jarak yang jauh. Betul lah. Yang saya kira tadi. Kita jangan beritahu lah yang saya kira tadi ada 7, ada semua tak. Kita beritahu dia punya jarak dia. Jauh antara pasangan logam. Tapi kena beritahu lah dalam siri elektrokimia. Kalau tak bagi tahu tu cikgu, dapat 1 markah tak? Tak bagi tahu. Biasanya kita kena ada benda ni. Sebab kita ambil dari mana kita tak tahu. Dia ada satu lagi siri, dia tak panggil siri elektrokimia. Satu lagi yang berkait dengan ion. Dia ada 2 yang dia belajar. Maksudnya jawapannya kena lengkap. Okey, kena lengkap. Okey. Untuk dapatkan markah walaupun 1 markah, maka kita cubalah bagi yang lengkap. Betul. Walaupun satu tu penting juga sebenarnya. Satu boleh mengubah kita punya grade lah. Grade, betul. A+. Okey, Wani? Boleh cikgu. kita teruskan? Boleh. Okey, yang ni lukis satu rajah menunjukkan bagaimana anda boleh menyalakan mentol dengan menggunakan nanas dan radas lain yang sesuai. Okey, kalau Wani tengok atas meja Wani tu ada apa? Di depan saya ini. Ini saya tahu cikgu, ni buah kegemaran saya, buah mangga. Buah mangga, tapi nampak cecair tak? Cecair ada ni. Okey, selain daripada nanas, okey, yang tu juga daripada jus mangga. Pun boleh kita ganti yang ni. Jus mangga. Jus mangga yang cecair dia tu. Jus mangga tu boleh, tapi soalan dia refer kepada nanas. So ada yang nak cuba tak? Yang ni. Bagaimana kita gunakan nanas dan radas lain tu untuk menyalakan mentol. Okey, cikgu nak minta mereka bagi tahu jawapan ke nak suruh mereka lukis cikgu? Boleh je, lukis. Tapi biasa kita lukislah sebab soalan dia lukis. Lagi mudah. Okay. Kalau anda ada kertas dan pen, boleh lukis jawapan anda sekarang. Jangan dah lukis dah tu sambil-sambil kita bincang. Sebab tu saya tanya tu supaya dia orang lukis awal. Okey. Maksudnya dah siap dah tu. Dah siap. Sebab tu saya tanya Wani dulu bagi peluang kepada dia orang lukis. Okey, jom. Ada yang dah lukis? Siapa dah siap? Boleh je tunjuk siapa-siapa pun. Boleh angkat di depan kamera, tunjukkan jawapan anda. Jawapan untuk yang ketiga ni. Bagi Cikgu Rosnizan cek betul ke tidak. Okey, siapa dah sila angkat jawapan anda. Siapa dah lukis? Ataupun masih lagi pening nak lukis ke, tak tahu. Nampaknya mereka nak kena lukis cantik-cantik, Cikgu. Okey, Alia dah siap. Okey, Alia. Tunjuk dulu, Alia. Wah, tu dia. Jauh sikit, Alia. Belakang sikit, Alia. Okey. Okey, dia ada tak apalah saya explain nampak lebih kurang tu. Dia ada bika, dalam tu ada jus, jus nanas dan dia ada dua logam yang berbeza. Betul lah. Tapi saya nampak sama Alia lukis tadi, cikgu. Sama sebab yang ni ada dalam buku je. Boleh ikut dalam buku. Ya, boleh ikut dalam buku, tak ada masalah. Tetapi boleh ke tidak kita buat rupa lain bagi Wani lah. Rupa lain? Saya tak pasti ada lah, setengah cikgu. pelajar dia buat macam ni. Tapi saya ni tak reti nak lukis Wani. Buah nanas. Buah nanas. Betul. Tapi buah nanas tu dia tu lepas tu dia connect dengan 2 elektron. Agak-agak Wani boleh tak? Saya rasa. Okey, terlebih dah. Okey. Saya rasa Lepas tu saya kata saya tak pandai cikgu. nak lukis ni. Dia ambil seketul buah nanas. Seketul dia potong 2 and then dia connect dengan 2. Saya rasa boleh. Boleh ke 2 markah? Okey. Boleh.
Wani memang baik hati. Boleh Wani. Okey. Kita boleh bagi. Alright. Sebabnya di sini beritahu menggunakan nanas, sama ada dia ambil jus. Sebabnya daripada buah pun dia ada jus dia. Okey Wani? Ya, betul. Beres? Maksudnya lepas ni kalau rumah saya blackout, cikgu bolehlah saya beli buah nanas boleh ya? lah. Tapi dia punya waltan dia kecil lah. Tak apa, yang penting saya nampak InsyaAllah lah. boleh lagi lah. Boleh. Boleh. Walaupun slow macam lah pulik lap kan. Ya, betul. Okey, Wani boleh kita pergi nombor 4. Boleh cikgu. Okey, so di sini Rajah 4.1 menunjukkan struktur yang ni lain sikit lah. Okey, satu litium dan juga atom fluorine F. Okey, ada yang nak cuba untuk A? Okey. Sila beri jawapan. Kita minta Dayang. Ya. Ya. Okey, cuba Dayang. Apa jawapannya Dayah? Dayah ke apa nama? Atom litium dia menderma satu elektron. Atom fluorine tu dia menerima satu elektron. Okey. Dia punya keyword dia adalah mencapai kestabilan. And then kita check yang ni, dia paling luar dia ada 1. Yang ni paling luar dia ada 2, 4, 6, 7. So student dia tahu kalau nilai 1, 2, 3, 5, 6, 7. Dia ada grup dia lah. Okey, kalau grup 1, 2, 3, dia membebaskan atau menderma 1 elektron. Kalau 2, 2 lah. Kalau 3, 3 lah. Okey, manakala kalau 5, 6, 7, dia kena menerima 1 elektron. Kalau sini 7, 1 lah. Kalau dia 6, terima 2. Sebab apa? Sebab dia nak jadilah 8. Yang ni bila dia derma, dia nak jadi 2. 2 kita namakan duplet. Duplet. Okay? Kalau 8 ni dinamakan oktet. Mungkin Wani ingat lagi lah belajar sebelum ni. Ya. Duplet masa bab 3 hari tu kan kita ada Betul. belajar. Okey cikgu, kita dah jawab sampai soalan yang keempat ni. Lepas ni ada lagi soalan ni cikgu, semestinya lebih sukar. Ya betul. Kita tengok soalan esei lah lepas ni. Ya, soalan esei. Jadi kalau anda nak tahu teknik dan tips menjawab soalan esei, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam subjek kita hari ini Sains Tambahan dan topik tenaga dan perubahan kimia bersama dengan Cikgu Rosnizan, Guru Cemerlang Sains Tambahan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Waria, Kuala Terengganu. Baik, tadi kita dah buat pelbagai jenis soalan dan sekarang kita nak teruskan dengan soalan esei ya Cikgu? Ya betul Wani, soalan jom. esei lah. Kita nak buat soalan yang agak sukar ni bersama dengan Cikgu. Silakan. Okey, murid rumah, boleh kita tengok soalan nombor 6. Soalan esei sikit ya. Tapi soalan esei ni saya ambil contoh yang dikatakan Wani biasa dengar kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. So kita tengok macam mana, walaupun kita namakan kemahiran berfikir aras tinggi, tapi taklah terlalu tinggi bagi student lah. Kita tengok dia, keupayaan dia macam manalah. Okey, dia punya tahap keupayaan dia sendirilah. Okey, kita tengok dulu. Tengok pada soalan ni memang panjang lah. Okey, contohnya saya baca dah. Sel kimia digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik dan mempunyai pelbagai kegunaan dalam kehidupan seharian. Contoh dibagi sini, akumulator, asid plumber dapat digunakan untuk menyalakan lampu kereta. Yang ni dibagi hint dulu kepada pelajar. Di mana sel kimia dapat menyalakan lampu kereta. Tapi dia tak naklah pelajar explain yang ni. Apa explainnya adalah sekumpulan murid ingin menyertai pameran sains sekolah. Mereka berhasrat menghias. Okey, yang Wani kata tadi, kalau di rumah tadi blackout boleh guna tak dia punya tu. Okey, kita tengok di sinilah. Okey, mereka dengan metal-metal berwarna yang menggunakan bahan kita semula. Yang ni yang penting. Bahan kita semula sebagai bekalan tenaga. Okey, dan pelajar dia kena garis dulu apa yang penting. Okey, bagi menyalakan mentor tersebut, sel kimia dibina menggunakan tank minuman ringan yang saya gariskan merah ni. Okey, lepas tu wayar kuprum daripada palatan elektrik terpakai dan bahan pengawet makanan sebagai elektrolit. So dia dah bagi dah hintnya. Janji kita list sahaja apa barang-barang berkenaan. Yang ni dia bagi secara umum. Okey, jadi pelajar dia kena bagi detail lah. Okey, kita tengok pada soalan dia lah yang pertama. Okey, yang ni gambaran je lah. Kita punya pameran sains ni, Wani. Okey, yang pertama, siapa yang nak jawab agak-agaknya? Sebahagian pun tak apa kalau tak penuh. Ni soalan 6 markah. 6 markah. Siapa nak cuba jawab 6 terus boleh? Siapa nak jawab separuh-separuh pun boleh. Boleh je. Okey, siapa nak cuba? Muaz, nak cuba Muaz? Okey. Yang pertama, kedua-dua terminal perlu daripada jenis logam yang berbeza.
Okey. Yang kedua, tin minuman aluminium adalah terminal negatif. Nombor 3, dawai kupum terminal positif. 4, larutan cuka iaitu elektrolit. Nombor 5, aluminium lebih elektropositif. Yang keenam, elektron mengalir dari aluminium ke kupum. Membebaskan elektron. Nombor 7, elektrolit adalah larutan sebatian ion. Okey, komplit dia bagi ada tu. 7 di situ. Macam mana dia boleh dapat komplit? Yang sebenarnya soalan ni dah keluar exam bulan 3 baru ni. Saya bocor rahsia sikit. Faham. Okey, that's why lah dia boleh lah, dapat tu. Maksudnya dia faham lah soalan pernah ditanya kepada mereka lah sebelum ni. Okey, kita tengok step by step lah Wani. Okey, tadi saya dengar dia kata aluminium dan juga kuprum. Di mana dalam penerangan kita atas tadi kita ada aluminium dan juga kuprum. So di sini menunjukkan dua logam yang berbeza dan kedudukan dia atas dan juga bawah. So yang pertama, okey, kedua-dua terminal jenis logam yang berbeza. Betul lah, jenis logam yang berbeza. Yang kedua, aluminium terminal negatif yang saya gariskan tu benda tu penting. Okey, dawai kuprum terminal positif. Yang ni negatif dan juga positif kita kena nyatakan dulu. Okey, yang mana satulah sebab terminal tu yang akan menunjukkan berlaku pengaliran elektron. Okey, larutan cuka atau garam sebagai elektrolit. Cuka atau garam sebab dia kata larutan yang berada di rumah tadi. Okey, dan barulah yang ni baru dia terangkan apa bahan yang digunakan dapat 4 markah. Okey. Dan bagaimana bahan-bahan berkenaan berfungsi. Okey, di mana berfungsi, contoh kenapa kita pilih aluminium, tin aluminium tadi sebab dia lebih elektropositif ataupun kuprum kurang elektropositif. Dan yang keenam, elektron mengalir daripada aluminium ke kuprum daripada yang kedudukan atas, yang kedudukan bawah lah. Okey, ataupun aluminium membebaskan elektron sebab dia berada di atas dan elektrolit adalah larutan sebatian ion. Kenapa? Sebab dia boleh mengalirkan arus elektrik. So komplit lah walaupun dia bagi sampai 6 je. Yang ni dia tak bagi tak ada masalah, dapat 6 markah full. Okey cikgu, untuk 6 markah punya soalan ni katanya di situ huraikan komponen. Sama ada kalau nak jawab itu perlu dalam point form ataupun kena dalam bentuk ayat esei panjang cikgu. Sebab bila kita fikir soalan esei mesti jawab dalam esei. Untuk sains atau sains tambahan, subjek yang setengah-setengah subjek lah, kita boleh bagi yang point form. Okey, baik. Tapi point form kena bagi ayat lengkap lah. Tapi kadang-kadang satu ayat lengkap boleh dapat 2 markah. Dia bahagi sikit-sikit lah. Okey, so di sini saya bagi point form senang nak dapat jelas satu. Buat esei pun tak ada masalah. Tak salah kalau dia buat double esei. Yang penting isinya ada. Isinya ada, itu yang penting. Bagaimana rupa pun tak ada masalah. Bagaimana rupa tu maksudnya walaupun kedudukannya nombor 5 berada di atas dulu, mungkin dibuat satu-satu. Terus bagi penerangan pun tak ada masalah. Okey. Dia masih lagi boleh. Okey Wani? Baik cikgu. Okey, seterusnya kita tengok ni, terangkan susunan. Siapa yang nak jawab? Yang ni. Okey, soalan 3 markah. Siapa nak cuba? Okey, cepat sikit. 3 markah je. Syah Ayu ni cuba. Terangkan susunan bahan kita semula tersebut untuk membina sel-selnya yang berfungsi. Yang pertama, tuan larutan cuka dalam tin minuman aluminium. Yang kedua, satu daripada hujung dawai kuprum dimasukkan ke dalam tin dan direndam dalam larutan cuka. Yang ketiga, hujung yang lain disambung kepada mentol. Okey. Yang ni dia ceritakan bagaimana dia susun. Okey, bila saya dengar tu saya rasa betul lah semua jawapan dia bagi. Yang pertama, kalau kita baca ni kita tuang dulu dalam tin minuman. Yang kedua, kita sambungkan satu hujung dawai, dimasukkan ke dalam tin dan direndam. Okey, rendam dalam larutan berkenaan lah. Dan satu lagi, dia sambung pada mentol. Lepas tu satu lagi dia attach tu daripada mentol, terus dia sambung kepada tin minuman. 4, dia nak 3 sahaja. Okey. Okey. Ada tak soalan lain, jawapan lain daripada yang ni kita boleh buat? Wani tanya apa tadi? Saya nak tanya kalau macam yang cuka tu sebenarnya boleh ganti dengan air ni juga kan cikgu? Boleh sebab dia jus mangga dia berasid. Acidic. Bila acidic dia boleh menghasilkan dia adalah sebatian
ion, maka sebagai elektrolit lah. Okey, ada tak? Okey, Wani, selain daripada penulisan ni, kita boleh bagi gambaran. Gambaran. Ada yang saya tengok tadi macam ada melukis ke apa ke, sebab dia dah tahu soalan ni, saya dah bagi tahu cikgu yang mengajar dia orang lah. Boleh bagi dalam bentuk gambaran. Ada yang lukis tak? Okey, ada yang lukis ataupun semua jawapan semua sama lukis, macam ni, 3 semua markah. sama sebabnya dah keluar soalan baru ni kan bulan 3. Nampaknya Ada boleh angkat? Okey. Nampaknya semua buat jawapan yang bertulis macam ni, cikgu. Tu ada. Semua buat. Ada Tengok. sebenarnya. Okey. Okey. Kita tengok Alright, tu. bagus. Okey, cikgu. Sama macam skema saya lah. Sebabnya dah sama soalan baru ni. Ya, betul. Okey, maksud saya Wani, kalau kita ada setengah student dia tak pandai buat yang ni, dia boleh buat dalam bentuk visual. Gambaran. Okey, gambaran. Gambaran mesti komplit dengan label. Okey, Contoh dia. yang tadi bila kita nampak, masukkan larutan, lepas tu attach satu, rendam, sambung dengan mentol, satu lagi sambung pada dia punya dalam ni tank minuman tu, dia attach pada dinding dia. Okey, cikgu. Nampaknya faham, itulah jenis jawapan yang boleh diberikan oleh pelajar. Sama ada tulisan ataupun gambaran setengah soalan. Dan nampaknya lah. kita dah habis untuk pembelajaran kita hari ini. Dah habis sekejap je ni. Ya, betul cikgu. Tanpa kita sedari. Jadi Wani. terima kasih banyak saya ucapkan kepada Cikgu Rosnizan bin Muhammad selaku guru cemerlang sains tambahan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Baria, Kuala Terengganu. Sudi menyampaikan segala ilmu untuk sains tambahan hari ini. Dan terima kasih kepada 6 murid kita. Kita ada Syayuni, Muaz, Hanisah, Alia, Dayang dan juga Aizan. All the best to you, Kak Wani ucapkan. Semoga memperoleh markah yang cemerlang dalam sains tambahan. Dan kita jumpa lagi pada masa akan datang dalam Road to Success SPM 2021 dari saya, Wani Kerry. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Arman bin Razak, Pengetua SMK Tengku Bariah, mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM tahun 2021, khususnya calon daripada SMK Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, Assalamualaikum. I am Irham Hamidah. I would like to wish good luck to my daughter, Nur Amalia Shazwina, and also my son, Muhammad Haidar Mujadidi, and their friends from SMK Tengku Bariah who are going to sit for the SPM examination this year. I always pray for your success. Best of luck to all of you. Bye.